Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, masih lagi kita membincangkan mengenai SKPMG itu 4. Okey, jadi seperti biasa sebelum kita memulakan kita punya perbincangan, kita ulang kaji. Okey, apakah yang terdapat dalam standard 4 ini? Kita ada 4+1 guru sebagai perancang, ada 10% di situ. Kemudian guru sebagai pengawal mewakili 15%, kemudian guru sebagai pembimbing 15%, kemudian guru sebagai pendorong minda di sana mewakili 30%, 25 tambah 5 di sana. Kemudian guru sebagai penilai 10% dan guru sebagai murid sebagai pembelajar aktif 20%. Okey. Jadi ada 6 aspek di situ untuk SKPMG itu 4. Jadi hari ini kita akan berfokuskan guru sebagai perancang. Okay, tetapi dalam guru sebagai perancang ni kita ada 3 tindakan. Jadi kita hanya akan membincangkan tindakan yang ketiga, iaitu apakah yang dikatakan guru menyediakan ABM, BBM, BBB, TMK. Dan seperti biasalah rubriknya, untuk mendapat kualiti 4, mestilah mengikut pelbagai aras, mengikut peruntukan masa serta mematuhi ketetapan kurikulum. Jadi di sini kita lihat secara seimbas lalu, ABM itu apa? Alat bantu mengajar. BBM, bahan bantu mengajar. BBB, bahan bantu belajar. TMK, teknologi maklumat. Okey, itu secara ringkasnya. Mari kita lihat dan dalami apakah yang dikatakan sebagai BBM. Okey, bahan bantu mengajar ini sebenarnya terbahagi kepada 3 kategori, iaitu bahan bantu mengajar bukan elektronik, elektronik dan pengalaman yang sebenar. Okey, kita cerita dulu mengenai pengalaman dan bahan sebenar. Contohnya kalau kita belajar biologi, kita ada membedah katak. Kan? Jadi itu adalah pengalaman yang sebenar. Maksudnya menggunakan bahan sebenar. Sama juga macam jahitan. Okay? Kita menjahit menggunakan benang, kain, kan? Maksudnya itu adalah pengalaman yang sebenar dan bahan yang sebenar digunakan. Okey. Apa pula yang dikatakan sebagai bahan bantu mengajar bukan elektronik? Okey, kebiasaannya yang paling popular adalah buku teks lah kan. Buku teks adalah bahan bantu mengajar bukan elektronik. Okey, salah satunya buku teks, papan tulis, carta, grafik dan sekarang kalau suasana PDPR ni sangat terkenal dengan modul PDPR. Maksudnya modul yang kita sediakan dan kita berikan kepada murid. Itu adalah bahan bantu mengajar yang bukan elektronik. Okey, walau bagaimanapun setelah kami berbincang, apabila contohnya lembaran ataupun modul itu dihantar dalam bentuk PDF ataupun dalam Telegram atau WhatsApp, itu sudah menjadi bahan bantu mengajar elektronik. Okey, walaupun asalnya dia adalah bahan bantu mengajar bukan elektronik. Jadi bahan bantu mengajar ni selalunya memang untuk memudahkan guru-guru lah, seperti modul pengajaran kan, memang akan membantu. Contohnya macam ini yang guru ini telah buat, iaitu borang titik pulang modal. Okey. Jadi borang ni tujuannya untuk membantu pengajaran dan sebagai bahan bantu belajar dan bahan bantu mengajar. Okey. So itu adalah bahan bantu mengajar bukan elektronik. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan bahan bantu mengajar elektronik. Okey. Bahan bantu mengajar elektronik ini adalah terdiri daripada, kalau kita tengok ini bahan bantu mengajar elektronik. OHP ini zaman dulu lah kan, mungkin ada masih menggunakanlah transparansi, slide, television, tayangan filem, tapi yang paling popular sekarang ada komputer lah. Maksudnya PDPR ni kan paling popular adalah komputer. Penggunaan komputer, kita menggunakan PowerPoint. Okey, itu adalah cara pengajaran secara elektronik, bahan bantu mengajar elektronik. Okey, jadi mari kita tengok di sini bahan bantu mengajar, bahan bantu belajar. Okey, bahan bantu belajar ni bermacam-macam jenis kelas. Contohnya macam ini sotong perdana untuk membantu murid memahami bagaimana memahami nombor perdana. Petak 11, bagaimana menyelesaikan masalah keberangkalian. Dan kita juga boleh menggunakan
buku teks juga sebagai bahan bantu belajar. Sebenarnya bahan bantu belajar ni bermacam-macam, okey, bermacam-macam. Yang penting dapat membantu menyelesaikan isu pengajaran lah atau isu pembelajaran murid itu sendiri. Dan kalau kita tengok TMK, kita selalu sebut TMK. Apakah itu TMK? TMK adalah teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, dan di sini kita lihat maksud TMK itu sendiri adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer. Okey, tapi kalau kita lihat contoh teknologi maklumat ini terdiri pada internet, penggunaan komputer dan telefon. Jadi sekarang dalam suasana PDPR ni hampir ketiga-tiga ini telah digunakan. TMK telah digunakan sepenuhnya dalam suasana PDPR ini. Kalau berbanding dengan suasana yang biasa sebelum ini. Jadi maksudnya kita suasana ini telah memberikan satu impak membiasakan guru-guru menggunakan TMK untuk menjadi bahan bantu pengajaran, bahan bantu mengajar supaya lebih maksudnya lebih berkesan. Jadi ini salah satu contoh ya penggunaan TMK di dalam pengajaran, iaitu dalam penggunaan komputer, penggunaan internet, penggunaan YouTube, untuk menggunakan video TikTok untuk membantu murid lebih memahami pengajaran yang diberikan oleh guru. Jika guru tidak boleh ber-Google Meet, maksudnya lebih baik kita menyediakan video kita sendiri berbanding kita menggunakan video orang lain. Mungkin kita boleh juga gunakan video kita sendiri dan ditambah dengan video rakan-rakan kita yang lain. Jadi inilah serba sedikit mengenai bahan bantu mengajar, bahan bantu belajar dan TMK. Semoga rakan-rakan guru berjaya mendapat kualiti 4 di bahagian 4.1 tindakan. Tindakan yang ketiga iaitu menyediakan ABM, BBM, BBTMK. Dan ini semua sangat penting kerana boleh meningkatkan lagi kualiti pengajaran kita di dalam kelas. Kita berjumpa lagi di video yang lain. Terima kasih semua.